Kalau ia pun terdesak hendak buruk-burukkan pentadbiran Perikatan Nasional ketika era Muhyiddin Yassin, tolong bawa fakta yang elok-elok sikit. Dan yang paling penting, jangan cover geng sendiri. Buruk rupanya. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sengaja saya pakai baju himpunan RUU 355 ni. Lama tak nampak baju ni kan? Bukan apa. Di saat sekarang ini kecoh pasal lawangan Qazaf dan sebagainya, sengaja saya ingatkan kepada anda semua betapa PAS satu ketika dahulu pernah memperjuangkan untuk memartabatkan mahkamah syariah dekat negara ini. Dan antara perkara yang boleh kita lakukan sekiranya kalau mahkamah syariah diperkasakan ialah tiada lagi sebarang pertuduhan Qazaf seperti mana yang didakwa berlaku ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nampak tak? Jadi sekarang ini PAS bukan kerajaan. Kerajaan ialah anda. Kerajaan Perpaduan Madani yang dikatakan hendak menegakkan Islam. Jadi sekarang beban untuk memartabatkan mahkamah syariah terletak di bawah anda. Ada beran? Balik pada isu. Kenapa saya buka topik pasal memburuk-burukkan pentadbiran Perikatan Nasional ketika era Muhyiddin? Saya hendak anda lihat keratan status ini, iaitu daripada Cyber Trooper Pakatan Harapan Barisan Nasional terulung di alam maya, iaitu saudara Mantoba ataupun nama penuhnya Bustam bin Omar, yang menyatakan antara lain, ringgit bakal jatuh lebih teruk, melepasi kejatuhan yang paling teruk dalam sejarah ketika era Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kiranya Bustam bin Omar ini hendak imply konon-kononnya ringgit paling rendah dalam sejarah negara kita ini berlaku ketika era Tan Sri Muhyiddin Yassin. Soalannya, benarkah begitu? Jawapannya adalah tidak benar sama sekali. Kalau anda perhatikan carta dekat belakang saya ini, ketika mula-mula Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Malaysia ketika zaman Sheraton Move itu, iaitu pada penghujung Februari 2020, beliau mewarisi kerajaan dalam keadaan ringgit Malaysia berbanding US dollar adalah pada kadar RM4.19. Memang ada naik dan turun ketika era pentadbiran beliau, apatah lagi ketika itu zaman COVID. Tetapi beliau telah keluar daripada pejabat Perdana Menteri, digantikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketika itu, ringgit Malaysia hanyalah pada kadar RM4.24 berbanding $1 Amerika Syarikat. Yang paling tinggi pada zaman beliau pun tidak melepasi angka RM4.40 untuk setiap dolar Amerika Syarikat. Jadi celah mananya Bustam bin Omar nak kata zaman Muhyiddin Yassin ini lebih teruk dan terteruk dalam sejarah? Yang terteruk dalam sejarah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah pada tarikh 4 hari bulan November tahun 2022, di mana pada ketika itu ringgit Malaysia telah mencatatkan angka RM4.75 untuk setiap dolar Amerika Syarikat. Yang menariknya, tuan-tuan dan puan sekalian, pada tarikh 4 November itu, apakah beritanya? Ketika tarikh 4 November ini, negara sedang didominasi oleh berita-berita menjelang PRU yang ke-15. Bahkan pada tarikh 4 November ini, duk sibuk-sibuk tentang pertembungan antara itu dan ini dan sebagainya. Jadi pada ketika ini, keadaan negara tidak begitu stabil. Sebab yelah, benda pun tak berapa settle lagi dan sebagainya, dengan kacau-kacau politik daripada UMNO, daripada Zahid Hamidi punya camp dan sebagainya. Kemudian menjelang PRU. Kerana itulah pada ketika ini ringgit kita berada pada kadar yang begitu rendah. Jangan lihat ringgit rendah saja, lihat juga apa puncanya, tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi mungkin Mantoba tidak begitu baca sejarah, ataupun mungkin beliau terdesak hendak memburuk-burukkan pentadbiran Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana itulah beliau cuba untuk membawa satu naratif yang salah. Tetapi ada satu naratif yang benar-benar tepat pada ketika ini, iaitu selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawat jawatan Perdana Menteri, memang kita ada menyaksikan ringgit telah mengukuh untuk sementara waktu, terutamanya pada bulan Februari. Ialah bulan yang beliau kata China nak invest sampai 170 bilion lebih dan sebagainya. Tetapi selepas itu, nilai ringgit semakin lama semakin merudum berbanding dolar US secara konsisten hinggalah ke hari ini, ringgit mencatatkan angka RM4.73 berbanding setiap dolar Amerika Syarikat. Dan ramalan daripada pakar-pakar ekonomi dan kewangan antarabangsa dan juga tempatan yang menyatakan berkemungkinan ringgit boleh mencecah angka RM5 untuk setiap dolar Amerika Syarikat pada penghujung tahun ini masih lagi relevan. Jadinya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah keburukan bila ringgit kita semakin merudum berbanding dengan US dollar? Merudum ke? Tak. Semakin menyederhana berbanding dengan US dollar. Jawapannya mudah. Barangan-barangan kita dekat negara kita ini, terutamanya barangan makanan, masih lagi beberapa puluh persen terpaksa bergantung kepada import seperti beras dan macam-macam lagi. Jadi, kebanyakan barangan import ini kita urus niaga dalam US dollar.
Bila nilai ringgit kita merudum ataupun menyederhana berbanding US dollar, bermaksud harga-harga makanan tersebut akan menjadi semakin mahal. Sekarang ini bukan terlihatlah. Harga beras import kita mencanak-canak naik, betul tak? Belum cerita tentang harga keperluan lain dan pelbagai lagi. Bila harga makanan naik, sudah tentulah ini akan menyebabkan rakyat semakin lama semakin tertekan untuk mendapatkan bekalan makanan yang asas bagi mereka sebenarnya. Jadi kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak mahu ringgit ini naik terlampau banyak berbanding US dollar sebab ianya akan merencatkan ekonomi kita. Dan apa pula faktor-faktor yang menyebabkan ringgit kita ini semakin lama semakin lemah berbanding Amerika Syarikat punya dolar? Jawapannya ada beberapa. Kita ada external factor, kita ada internal factor. External factor ataupun faktor luaran ini antara lain ialah tindakan Amerika Syarikat ataupun yang lebih tepat lagi, mereka punya Federal Reserve menaikkan kadar interest, menaikkan benda yang kita panggil sebagai OPR lah senang cerita, untuk menarik minat para pelabur untuk melabur dekat Amerika Syarikat dan sebagainya. Dan pengukuhan yang dolar ini bukan sekadar memberikan efek kepada ringgit kita, tetapi kepada kebanyakan mata wang lain dekat seluruh dunia. Tetapi dalam masa yang sama juga, faktor dalaman juga memainkan peranan. Antaranya ialah ketidakyakinan pelabur-pelabur asing terhadap negara kita. Sebab ialah kerajaan kita ini memang dilihat oleh ramai pelabur dan juga pemerhati-pemerhati ekonomi sebagai kerajaan yang tidak ada hala tuju dari segi ekonomi, tidak ada dasar pentadbiran yang jelas dan pelbagai perkara yang tidak mendatangkan kepercayaan kepada mereka untuk melabur dekat negara kita ini. Benda ini saya dah kupas dalam banyak video daripada dulu sampai dah sekarang. Dan sekarang ini, segala apa yang pernah saya katakan, yang rakan-rakan saya seperti YB Viral katakan, semuanya menjadi kenyataan. Satu ketika dahulu bila kami suarakan perkara-perkara seperti ini, anak-anak papa duk kutuk kami. Kata kami ini palatau, kata kami ini pendengki PMX dan macam-macam lagi. Sekarang satu persatu, benda yang kami ramalkan satu ketika dahulu menjadi kenyataan. Dan kami sebenarnya cukup tak suka bila kami ini terbukti betul dalam hal ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbalik pada isu kita yang asal, saya nak memberikan nasihat kepada anak-anak papa seperti Mantoba inilah. Kalaupun anda hendak mencari kelemahan pentadbiran zaman Muhyiddin Yassin, tak ada masalah. By all means silakan. Sebab itu memang kerja anda. Tetapi pastikan fakta anda tepat supaya anda tidak membawa naratif-naratif yang pelik-pelik dan juga bercara sebegini. Bukan apa, takut nanti bukan sekadar anda mengelirukan orang lain, tetapi anda mengelirukan diri anda sendiri. Lama-lama jadi bengong bang. Ayo!